100.7 FM. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan atau PINTA mahu tenaga pengajar dan pelajar tahfiz lebih ke depan dan celik kemahiran teknologi maklumat IT supaya selari dengan perkembangan modernisasi semasa. Jurusuru Presidennya Muhammad Zaid Mahmud berkata, selaras dengan arus teknologi, pihaknya mengambil usaha mengagihkan sebanyak 20 set komputer, 20 set pengimbas serta 20 set projektor terkini kepada pusat tahfiz di bawah PINTA di seluruh negara. Katanya lagi, usaha berkenaan bagi menepis tanggapan bahawa pusat tahfiz hanya menggunakan komputer terpakai atau tempat membuang komputer hampir rosak atau hendak dibuang sahaja. Pendidikan secara percuma peringkat universiti dan pusat pengajian tinggi milik Kerajaan Negeri Sarawak untuk anak jati negeri itu dijangka dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Premiernya Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, unjuran pendapatan tahunan Sarawak yang terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 telah memberikan keyakinan kepada beliau untuk menetapkan jangkaan tersebut dimulakan dalam rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 oleh pihak kerajaan negeri. Berucap pada majlis penutupan Pesta Benak edisi ke-20 yang diadakan di Simanggang, Sarawak, beliau turut berkata, hasrat menyediakan pendidikan peringkat tertinggi percuma itu adalah bagi memastikan lebih ramai lagi anak Sarawak berkelayakan dan berkemampuan menggunakan teknologi baru untuk memacu pembangunan negeri Sarawak. SWM Environment Sdn SWM Environment menganjurkan aktiviti pembersihan pantai sempena Hari Pembersihan Sedunia dan Hari Ozon Sedunia 2023 di sekitar Pantai Sarjana Port Dickson Negeri Sembilan baru-baru ini membabitkan 361 sukarelawan. Pengurus besar korporatnya Lisa Muhammad Nordin berkata, program dengan kerjasama Great Eastern Takaful Berat dan Jabatan Alam Sekitar GAS Negeri Sembilan itu bertujuan meningkatkan lagi kesedaran orang ramai menjaga dan memelihara alam sekitar. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama itu diri kita, itu cara kita berkomunikasi, itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah DJ Syafir katakanlah maknanya telinga ke hati atau dengar dia detail tapi dia fikir orang okey tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati, dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga juga dengar, dia fikir tapi dia agak dikir maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey, yang watak yang entah sampai bila kau mau menjauh, kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Kapsul Masa. Pada 15 Oktober 2015, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menandatangani Memorandum Perjanjian MOA dengan pihak Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, bertempat di USIM Nilai Negeri Sembilan. Perjanjian ini membolehkan kedua-dua belah pihak meneruskan kerjasama bagi melaksanakan program ijazah sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah dengan kepujian Universiti Sains Islam Malaysia USIM di Darul Quran. Perjanjian ditandatangani oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Othman bin Mustafa, Ketua Pengarah JAKIM, manakala USIM pula diwakili oleh Profesor Datuk Dr. Musa bin Ahmad, Naib Chancellor USIM, dan yang berusaha Profesor Madya Dr. Adnan bin Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah.
MOA pada kali ini dimeterai buat kali kedua selepas ditandatangani buat kali pertama pada tahun 2010. Program ini telah dilaksanakan pada bulan Julai 2009 setelah mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan dijalankan selama 5 tahun mulai 2009 hingga 2014. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio Ikim bersiaran. Itu diri kita. Itu cara kita berkomunikasi. Itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah DJ Syafil katakanlah maknanya telinga ke hati. Contohnya kan dia detail tapi dia fikir orang okey. Tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia makna ke hati. Dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia akal ke telinga contohnya kan. Dia fikir tapi jaga dikir. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang Entah sampai bila kau mau menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Ya, tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Kita kembali bersama untuk Aspirasi 10.1. Untuk hari ini, edisi di minggu yang baru. Bulan yang baru dah. Masya Allah, bulan Oktober dah kita berada dekat sini. Ya Allah kan. Apapun jua, kita sama-sama titipkan rasa syukur, tingkatkan lagi kebaikan, gandakan lagi usaha kita untuk ke arah kebaikan itu. Okey? Dan perbanyakkanlah niat kita dan fokus dengan niat tersebut. Sebelum kita nak keluar kerja tadi kan, kita dah pun macam-macam niat hari ni nak buat itu, ini, itu. Okay. Jadi kita banyakkanlah niat kita dan
kita sentiasa tekun, istiqamah dalam apa sahaja tugasan kita. Okey. Besaran untuk edisi hari ini pagi Isnin 2 Oktober 2023 bersamaan 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tarikh memang akan sentiasa bergerak-gerak, tapi kita pun kena bergerak juga kan. Usaha kerja kita pun kena jalan seperti biasa. Apapun jua, sentiasa kita istiqamah dan adanya bersemangat dalam apa sahaja tindakan kita. Okey. Terima kasih Pian juga Luke yang anda pun sama-sama temankan sebentar tadi. Saya akan teruskan lagi untuk saran kita berikutnya. Kejap lagi ada rancangan Pesona di Zahra. Kita nak belajar lagi apa watak-watak yang masih lagi kita nak terokai. Jom sama-sama dengan nanti tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Dan sekarang jom kita buka dahulu hiburan kita yang pertama untuk Aspirasi 10.1. Kita ada Humun Al-Qudir, lagunya Kun Anta. Kita nak kenal diri kita sendiri. Jom sama-sama dengarkan. Kekal di IKIM. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa.
permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade 29 di TV IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 hingga 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun, mempunyai diploma dalam bidang komunikasi, penyiaran, filem atau media yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, bertanggungjawab terhadap kawalan aspek-aspek teknikal sebelum dan semasa rakaman atau penerbitan sesuatu produk audiovisual seperti kawalan kamera, pencahayaan, audio dan lain-lain lagi bagi menjayakan sesuatu rakaman ataupun penerbitan audiovisual. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pasca produksi audiovisual, suntingan, adunan dan lain-lain lagi bagi menghasilkan bahan rancangan yang mematuhi piawaian teknikal yang ditetapkan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau selewat-lewatnya pada 3 Oktober 2023. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Mestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita buka pertemuan untuk Aspirasi 10.1 edisi hari ini. Seperti biasa hari Isnin, kita ada rancangan Pesona di Zahra. Jom nak ajak anda untuk sama-sama berada juga di platform media sosial kita. Sebab boleh tonton secara langsung di situ, boleh kita berinteraksi. Kalau ada nak bertanya dengan tetamu kita, boleh juga hantarkan soalan-soalan anda ke talian WhatsApp Konti. Dah pun kita aktifkan sekarang 0112900404 dan juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di platform media sosial kita. Okay? Dan bersama-sama rancangan ini seperti biasa, jom nak ajak anda untuk mendengarkan lagi perkongsian ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita di sini. Jom nak mengenalkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, siasat orang tua macam inilah. Masya Allah, mana ada Ustaz steady kan? Dia punya jiwa raga tu macam orang muda lah Ustaz, cik. Wah, macam biasa. Baju sama lah kita Ustaz. Baju kita kala sama lah Ustaz. Alamak, kebetulan ni sama lah cik. Wah. Okey, sebab apa yang tengah tonton sekarang boleh sama-sama saksikan. Kita terus saja ke dalam ruangan bicara kita ni. Anda yang tengah tonton juga dekat telefon pintar ke maupun dalam komputer, laptop anda, boleh sama-sama hayati sama-sama. Sebab bila tonton dapat lagi kita orang kata apa, resap-meresap lebih padu lah kan dekat jiwa kita ni. Sebab nak hayati lagi Ustaz perkongsian untuk Pesona di Zahra kita pada kali ini, nak sambung dengan tajuk menetap matlamat ataupun goal setting kita di bahagian yang kedua. Dan fokus kita ini memang tidak lari lagi untuk kita nak faham berkaitan dengan MATH, orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati. Jadi Ustaz, jom kita nak mulakan sedikit mukadimah pada pertemuan kali ini. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Ustaz Safiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita bicara mengenai menetapkan matlamat. Okey, jadi matlamat ni bagi orang Islam kita jelas dia ada dua. Satu matlamat besar kita panggil, satu lagi matlamat yang kecil. Okey. So jadi maknanya matlamat besar ni semua daripada kita kena faham bahawa matlamat hidup seorang muslim adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mardatillah. Itu matlamat yang besar kita. So jadi maknanya apa-apa pun yang kita buat, kita kena tahu sebab apa? Kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita faham benda itu, kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah, maka kita kena mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita buat. Itu matlamat besar. Matlamat kecil kita dah kongsikan pada minggu yang lepas ataupun kesempatan yang lepas dalam surah Yusuf. Dari dalam Quran ni banyak kisah. Tetapi dalam banyak kisah dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut surah Yusuf ataupun pengkisahan surah Yusuf adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Mana sebaik-baik cerita yang boleh diambilkan panduan. Di antara plot-plot cerita ataupun bahagian-bahagian cerita Nabi Yusuf AS, ada bahagian dipanggil goal setting ataupun menetapkan matlamat. Jadi maknanya saya ulang balik mukadimah dia, iaitu daripada ayat 43 sampai ayat 48. Bagaimana Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi seorang raja, sang raja Mesir ketika itu. Dia bermimpi dia melihat 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus, dan dia melihat 7 tangkai yang hijau segar dan 7 tangkai yang kering. Maka Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpi itu dan benar bahawa nanti akan ada 7 tahun yang sangat subur. Maka jangan rasa zon selesa, ambil keringkan makan, keringkan biji-bijian, simpan makanan, buat gudang banyak-banyak. Kerana selepas itu akan ada 7 tahun yang sangat
mana kemarau kering yang langsung tak ada hasil langsung. Di mana 7 tahun yang subur tu kita simpan untuk kita bawa kepada 7 tahun dan seterusnya. Jadi maknanya kita dapat lihat bagaimana dalam Quran surah Yusuf ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengajarkan kepada kita umur kita daripada sudut matlamat sederhana ataupun masa kecil kita boleh dibagikan kepada 7 sedap daripada kita. Jadi maknanya 7, 14, 21, 28 maknanya 35, 40, 49, 56 dan 7 yang ke-9 iaitu 63 umur sunnah ataupun Nabi SAW wafat pada umur 63. Jadi katakan pada hari ini semalam saya ada bertemu dengan satu orang. Saya tanya umur dia saya kata, tuan, umur tuan berapa? Dia sedang buat apa sekarang? Dia sedang buat bagian. Umur tuan berapa? Umur dia 42. Maknanya kalau ikut 42, dia dalam fasa 7 yang ke-6. Okay. Jadi maknanya untuk 7 tahun berikutnya, iaitu sebelum umur dia 49 tahun, dia kena tetapkan satu matlamat yang baru pula, apa yang dia nak buat. Jadi maknanya hidup kita ni, buat kakak ayah sekalian, kita tak boleh maknanya habis daripada satu matlamat saja. Jadi maknanya kalau dia kata ada satu matlamat, kemudian kita dapat selesai, maka kita kena rancang untuk 7 yang berikutnya apa kita nak buat. Dan hari ini katakan dia yang mendengar perkongsian kita pada hari ini, satu orang anak ataupun pemuda umurnya 21 tahun. Maknanya hampir dia maknanya habis pelajaran di universiti ataupun sedang menjalani universiti. 21 tahun maknanya dia adalah fasa yang ketiga 7. Fasa yang ketiga. Katakanlah cita-cita dia, okeylah aku ni hidup aku nak jadi jutawan. Wow. Okey. Dia terus maknanya matlamat hidup ni Nabi SAW ajar kita memang kena buat satu matlamat yang besar tapi realistik. Sebab tu dalam hadis disebut kalau nak minta syurga, iza sa'altumullahul jannah fas'alillahul jannatal firdausi a'la. Nak minta syurga tertinggi iaitu jannatul firdaus. Kalau tak dapat tertinggi pun kita tetap dapat yang lain-lain. Di maknanya tapi realistik. Katakan contoh dari adik tadi. Katakanlah dia umurnya 21 tahun, dia fasa yang ketiga. Dia kata, okey, saya nak jadi jutawan. Terus dia kena ada cara berfikir 7 ke berapa nak jadi jutawan tu. 7 ke berapa. Katakan dia kata, okey, saya sekarang ni fasa ketiga umur saya 21. Saya nak jadi jutawan ketika umur saya sebelum 40 atau 40 tahun. Maknanya dia punya fasa adalah fasa ke-6. Fasa ke-6 ke 42 kan. Jadi maknanya 3 sampai ke 6 dia ada 3 lagi fasa 7. Ketika itulah dia kena sedar dia nak jadi jutawan ni kan. Apa yang dia perlu buat untuk menuju ke arah sampai fasa ke 6 itu. Baru dia ada rasa macam okey, masa dia akan diisi, dia tidak akan membazir masa, tak akan melepak-lepak, tak akan rasa macam apa nak buat hujung minggu ni. Sebab dia ada satu matlamat. Satu matlamat. Dan dia kena ingat itu matlamat kecil dalam Islam ataupun matlamat sederhana. Kalau itu ada urusan dunia. Jangan lupa juga matlamat besar kita, apa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia nak jadi jutawan pada fasa yang ke-6, iaitu fasa umur dia 40, maka apa dia perlu buat? Berusaha mencari apa produk yang bagus, apa mana masuk mungkin kursus-kursus perniagaan, cari mentor untuk sampai ke 7 ke 6 tu. Jadi maknanya, dan ingat, apa-apa yang aku buat adalah jangan sampai aku mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala, atau jangan sampai aku ni maknanya terlupa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ketika umur dia 28, dia kena cek balik untuk matlamat sampai ke 6 tu. Ketika dia umur 35, dia cek balik. Kalau 35 masih lagi macam tak tentu arah, aku ada lagi 7 tahun je ni untuk sampai matlamat aku ketika aku umur 40 tak atau 42. Sampai 42 tak tercapai, maka dia boleh extendkan lagi. Okey, mungkin aku nak buat 7 yang ke-7 lah, itu sebelum 49. Kan? Dan dia boleh belajar untuk maksudnya macam mana, apakah kelemahan-kelemahan yang maknanya yang dia telah lalui selama kehidupan dia tu, supaya dia boleh perbaiki. Seperti ibu kakak tuan-tuan muslimin sekalian, kalau kita berpegang dengan surah Yusuf ayat maknanya surah Yusuf As-Qasas ayat 43 sampai 48 ni, iaitu menetapkan goal setting ataupun matlamat, maka kita akan sedar 3 benda. Sedar ni penting. Ada awareness ni penting. Sedar ni dalam bahasa lain hidayah. Hidayah selain daripada hidayah Allah untuk mencari
realiti kehidupan, kita akan dapat kesedaran tiga benda. Yang pertamanya, kita akan sedar apa aku kena sediakan, apa kena aku buat. Jadi katakan contoh, ini secara, ini contoh lah, contoh. Katakanlah dia nak jadi jutawan tadi, umur dia 21, dia dalam universiti lagi, aku nak jadi jutawan ni. Umur aku 21, aku fasa ketiga dah. Aku nak pergi ke fasa yang ke-6 Maknanya, apa yang aku perlu persediakan? Ilmu dia, pergaulan dia, dia punya lingkungan, circle dia. Jadi dia tidak akan, maknanya, duduk dalam circle ataupun lingkungan kawan-kawan yang melepak, kawan-kawan yang, pada sebab aku ada satu matlamat aku nak buat. Dia akan sedar apa dia nak buat dan apa dia nak sediakan untuk diri dia. Itu kesedaran ni benda yang paling mahal sekali. Yang keduanya, dia akan sedar peluang-peluang yang ada di sekeliling dia. Kadang-kadang peluang dia orang tak perasan tau. Orang tak perasan peluang itu satu peluang kadang-kadang. Dan sebab itulah, tanyalah diri kita jujur, berapa banyak peluang yang terlepas daripada hidup kita sebab kita tak sedar apa matlamat yang kita nak capai itu. Apa benda yang kita nak buat, nak capai itu. Matlamat sederhana dan kecil, iaitu dunia kita ni, dan matlamat yang besar iaitu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, dia akan sedar ataupun dia akan nampak apakah dia punya cabaran ataupun dipanggil sepak terajang dia lagi. Maknanya cabaran dia ataupun realiti kehidupan. Contoh macam nak berniaga jadi jutawan tadi, balik pada adik tadi punya cita-cita jadi jutawan kan. Apakah cabaran untuk menjadi seorang jutawan contohnya? Contohnya maksudnya macam mana kalau kerugian ataupun produk ataupun servis tu sudah tidak relevan macam mana, mungkin marketing dia tak betul, cabaran-cabaran dia, mungkin ditipu oleh orang, mungkin orang akan ambil kesempatan dekat dia. Ini kena belajar. Sebab kalau di universiti kita belajar teori-teori untuk berjaya, tapi dalam kehidupan kita belajar teori-teori untuk tidak gagal. Itu pengalaman. Sebab tu ingat tak? Apa beza orang pandai dengan orang cerdik? Orang pandai dulu kita pernah bincang. Orang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak buat. Orang cerdik, orang yang tahu apa dia tak nak. Maknanya, okey, aku tak nak ni, jadi dia limitkan diri dia. Orang pandai, dia tahu nak buat, jadi kadang-kadang dia terbuat benda yang tak perlu. Tapi orang cerdik, orang yang tahu apa dia tak nak. Aku tak nak ni, aku tak nak ni, aku tak nak ni. Okey, jadi maknanya merancang kehidupan dengan surah Yusuf, Ahsanul Qasas. Okey, sebelum kita rehat nanti, lepas kita rehat, kita akan bincang macam mana kita nak aktifkan watak-watak yang ada dalam diri kita. Sebab kita ada empat dekat diri kita. Kita cuma yang dominan. Macam mana kita nak aktifkan empat watak ni, supaya dalam diri kita yang ada, supaya kita boleh dapat buat satu goal setting ataupun kita boleh buat maksudnya perancangan yang lebih bagus. Kerana sesungguhnya orang yang tidak merancang untuk berjaya, kata-kata cukup terkenal, dia sedang merancang untuk gagal. Allahuakbar. Tak naklah macam tu kan. Kita nak berjaya kan Ustaz. Dunia dan juga akhirat pun kita dapat sama-sama seiring dan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga berjaya dekat dunia ini. Okey. Baik Ustaz, sambil-sambil kita ni bersiaran, saya juga tengok dekat bahagian ruang komen ada juga yang bertanya soalan-soalan yang saya kira mungkin kita boleh bawa bincang daripada soalan tersebut. Ada sahabat kita Mukhizam Saleh, sempat lagi dia kata, kita pun sama lah Ustaz, baju biru sama juga kita. Okey Ustaz, katanya Ustaz nak tanya, kenapa orang mata sanggup kahwin lewat atau terus membujang semata-mata nak kejar matlamat, pangkat dan kesenangan hidup di dunia? Mana orang mata kat sini ada juga ke? Kan? Nanti boleh komenkan juga macam mana anda punya perancangan dan juga fasa demi fasa yang ke-6 ke, yang ke-7 ke, macam mana kan? Nanti kita bincang sama-sama insya-Allah. Okey. Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni, dan kita akan sama-sama teruskan lagi perbincangan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Rehat seketika, kembali selepas ini. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukadimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan
ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Murad II gagal menakluki kota Konstantinopel, baginda menjadikannya sebagai cita-cita puteranya Muhammad Al-Fatih. Saban hari Sultan Murad II, ayahanda Al-Fatih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Konstantinopel dapat ditakluki dan puteranya lah yang mencayakan misi besar itu. Sultan Murad II juga menyemat kukuh dalam minda Muhammad Al-Fatih bahawa beliau akan menjadi penakluk kota yang memiliki pertahanan yang amat utuh itu. Justru Al-Fatih membesar dengan cita-cita mulia dan amat mencabar. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Kembali bersama Aspirasi 10.1, saya Syafiq Saleh. Saya masih lagi temakan anda untuk rancangan Pesona di Zahra. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM, sebab kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Untuk kali ini kita berbincang berkaitan tajuk menetapkan matlamat goal setting di bahagian yang kedua. Ustaz, jom nak teruskan lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz yang kita boleh letakkan watak-watak untuk menetapkan matlamat kehidupan kita? Ustaz, silakan. Atas semua sekilang kan. Okey, apabila kita bicara mengenai watak, kita ambil benda yang kita dah bincang sepanjang tahun ni mengenai watak. Okey, kita MATH, MAT, mata ya. Mata ni dia adalah action oriented. Dia akan bergerak kan. So maksudnya sebab tu orang mata ni orang yang dianggap sebagai kelang kabut, sebab dia cepat-cepat dan bergerak dan sebagainya. Okay. MATH, akal. Akal ni adalah orang yang maksudnya dia naturally akan nampak benda ke depan. Dia baik objektif sebenarnya. Tapi tak semestinya panjang. Kalau objektif tu pendek-pendeklah pergerakan dia. Kalau kebetulan panjang, maka panjanglah. Dia adalah future oriented, kita panggil, ataupun objective oriented. MATH, telinga. Telinga adalah maknanya orang yang information oriented. Maknanya detail. Dia akan ambil maklumat. Itu kita dah belajar apa ciri-ciri orang telinga. Dan yang keempat iaitu hati. MATH, hati ni adalah inner oriented. Maknanya dia dalaman penting. Dia juga dipanggil sebagai people oriented. Maknanya fikir orang, fikir bagi pihak orang. Okey. Jadi maknanya keempat-empat watak ni ada dalam diri kita. Sebab itu sepanjang kita buat perkongsian, watak satu dan watak dua ni penting untuk kita kenal. Sebab itu adalah kekuatan diri kita. Itu kita ada bincang pada tajuk-tajuk lepas, bagaimana apa yang kita panggil sebagai membina leadership, maknanya daripada strength, kekuatan kita tu kan, maknanya jadi kita tidak membazir masa maknanya untuk yang benda yang kita tak kuat untuk kita kuatkan, untuk kita jadi leadership, tapi kita cari benda yang kuat. Jadi 1 dan 2 tu watak dominan kita kena kenal. 3 dengan 4 adalah susunan yang maknanya hanya akan keluar ketika kita stres. Ya. Tapi benda tu tetap ada dalam diri kita. Sebab tu kadang-kadang orang mata, nombor 4 telinga. Ketika stres, jadi detail. Assignment 4 bulan tak siap, malam akhir surat submit, tiba jadi orang telinga boleh siap. Boleh siap. Terus complete. Aduh. Complete. So ada 4 telinga. Okey. Jadi bila kata-kata sekalian, untuk goal setting ini ataupun untuk kita meletakkan matlamat, kita kena faham, aktifkan susunan dia adalah pertama akal. Okey. Lepas tu orang yang akal nombor 4, dia memang susah nak tengok benda hadapan. Sebab tu kena susunan dia kena aktifkan akal. Sebab akal akan buat objektif apa nak buat. Saya banyak jumpa orang yang watak 4 akal, memang kadang-kadang dia tak fikir pun. Saya pernah jumpa orang yang watak 4 akal, nak buka puasa lagi 5 minit, kan? Bagus, puasa sunat. Nak buka apa ni? Tak tahu, nanti sampai buka baru kita fikir lah.
macam tu pula Aduh. Aduh. Tapi itu benda realiti kehidupan maknanya kita hari-harian. Okey. Jadi maknanya kena aktifkan akal, kemudian yang keduanya susunan dia kena aktifkan mata. Sebab mata ni dia adalah action oriented, maknanya dia kena bergerak. Kalau tak, berapa ramai antara kita kalau watak mata tu ke belakang, kita cakap okey nanti dulu lah, saya fikir dulu lah, akhirnya peluang terlepas. Ya. Akhirnya kita feel good, kita rasa nak fikir dulu biar tak berhati-hati. Tapi kadang-kadang ada benda yang kita kena bergerak. So M8 maknanya mula-mula dia kena akal dulu, kemudian aktifkan watak maknanya mata. Susunan dia untuk goal setting, untuk bahagian goal setting. Kemudian yang ketiganya adalah hati. Okey. Sebab hati ni kita akan tapis dan ukur mengenai kemanusiaan dan apakah keputusan kita tu, maknanya berkaitan dengan manusia tu okey kita okey. Ustaz masih ada di talian di situ Ustaz. Kita cuba dapatkan talian Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan yang berlaku dekat situ. Okey. Ustaz okey? Jelas? Okey. Alhamdulillah. Okey, silakan Ustaz teruskan. Kita sambung ya. Ya. So hati dan yang kelima adalah telinga. So maksudnya maknanya sebelum kita bergerak kena ada maklumat. Okey, kena ada maklumat, maksudnya kena ada benda-benda data, information yang penting untuk kita buat. Okey. Jadi benda ini kita dah kongsikan dalam, ingat tak macam mana membuat decision making berdasarkan surah Al-Alaq. Jadi susunan tu kita ambil dari surah Al-Alaq, iaitu bagaimana bermula nak buat decision making ni bermula dengan akal dulu. Maksudnya cuba nampak, tulis apa nak buat. Kemudian bergerak, kemudian tengok kemanusiaan, hati dan detail telinga. Keempat-empatnya. Okey. Kalau dikata kita nak buat satu matlamat yang besar, contoh kita dalam sebuah syarikat ataupun jabatan, mungkin kita tak mampu untuk buat seorang-seorang kita. Katakanlah kita first adalah telinga. Sedangkan kita nak adalah untuk decision making ni ataupun nak buat goal setting ni kena aktifkan dia akal, susunan dia akal, mata, hati dan telinga. Akal, mata, hati dan telinga. Kita boleh minta tolong orang-orang yang katakan orang akal, jom duduk dengan saya, kita nak buat goal setting macam mana. Walaupun dia mungkin kerani bawahan, tapi kalau dia orang akal, naturally dia ada kelebihan itu. Mungkin dia banyak kekurangan yang lain. Sebab itu bila kita bergerak dalam satu pasukan ataupun dalam satu keluarga contohnya, kita nanti akan nampak begitu pentingnya menghargai orang sekeliling kita. Jadi mungkin kita orang telinga, kita akan macam pelan. Kena ada tim orang mata untuk menggerakkan. Mungkin kita bila kita buat keputusan, ada orang buat keputusan kan langsung tak fikir soal kemanusiaan. Banyak redah aja kan. Jadi akhirnya kering sangat dia punya perasaan, kering sangat dia punya jiwa tu. Maka dia boleh ambil orang hati untuk minta pandangan macam mana cara nak menyusun pergerakan matlamat nak buat satu benda tu. Dan kalau tak cukup untuk pendetilan, boleh kongsikan ataupun cari orang telinga untuk mendetailkan. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, sebab itu bila kita meletakkan satu matlamat, sama ada kita berusaha untuk aktifkan keempat-empat watak ni, kita kena sedar tu, kena ada awareness, kena kesedaran tu keempat-empat ini, ataupun kita minta orang lain untuk bantu kita dalam membuat sesuatu matlamat ataupun satu goal setting yang kita tuliskan ataupun kita rancangkan maknanya untuk apa yang kita nak buat. Jadi ini macam mana peranan watak-watak dan bagaimana peranan watak-watak itu dalam membuat satu perancangan ataupun goal setting sama ada kehidupan kita dan begitu juga dengan keluarga kita. Keluarga pun kita letak matlamat pribadi pun ada. Keluarga contoh kan, keluarga kita, okey, lagi 7 tahun apa nak jadi, contoh kita mungkin maknanya bagaimana anak-anak dibesarkan dengan pendidikan yang lebih bagus lagi. Macam mana anak-anak tu maknanya disediakan dengan keperluan-keperluan dia yang bagus untuk kematangan emosi dia, kematangan akal dia. Itu kena rancang tu. Ada orang kadang-kadang maknanya beri duit je, contoh dia tak pernah berbual dengan anak. Jadi maksudnya mungkin benda tu cukup satu sudut tapi akan kekurangan daripada satu sudut. Jadi maknanya itu perancangan. Jadi berdasarkan surah Yusuf dan
bincangkan surah Al-Alaq, macam mana cara kita buat decision making. So gabungkan beberapa kuliah-kuliah kita ni. Kita dah hujung tahun ni, ingat tak saya sebut awal tahun dulu. Bila kita belajar nanti kita akan praktis. Ni secara taktikal lah pula. Ya, teori ni campur teori ni ataupun keadaan ni campur ni, macam mana kita nak buat untuk bergerak ke hadapan. Wallahualam. Baik, Masya Allah Ustaz. Okey, Ustaz, kalau kita tengok soalan banyak juga yang kita dapat Ustaz. Antara yang juga bertanya dengan kita, Ustaz baru sebut tentang anak-anak. Ada yang mula bertanya tentang isu anak-anak kat sini. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana nak memotivasikan anak yang lebih suka berada pada zon selesa? Asyik rasa macam okey je, tapi matlamatnya terima apa yang ada seadanya. Kalau nak berniaga, takut tak menjadi, nanti ke depan jadi lebih teruk. Mohon pandangan Ustaz. Nanti kita akan bincangkan Ustaz lepas ni, termasuk dengan soalan-soalan lain yang kita dapat di sini, insya-Allah Ustaz. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz, dan kita akan kembali selepas ni untuk perbincangan lanjut. Untuk anda kekal bersama IKIM, berehat seketika, kembali selepas ini. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas cetusan idea Allahyarham Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Keruak yang di-Pertuan Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961. Dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas. Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air, menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini, terdapat 1001 sejarah yang cukup luar biasa. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan, hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur kembali lagi bersama untuk pertemuan di Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Masih lagi kita bersara langsung juga di YouTube, juga di Facebook. Jom sama-sama berada di situ. Boleh kita tonton lagi perkongsian ilmu dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Baik Ustaz, saya nak terus ambil soalan Ustaz, sebab banyak persoalan pertanyaan dari pendengar kita. Sebab boleh sama-sama kita berinteraksi juga dengan sahabat-sahabat kita di sini. Okey, soalan yang pertama tadi dari Mukhizam Saleh, itu nama Facebooknya, nak tanya Ustaz, kenapa orang mata sanggup kahwin lewat atau terus membujang semata-mata nak kejar matlamat pangkat dan kesenangan hidup di dunia? Ustaz, bagaimana? Okey, dalam pengalaman saya, orang mata biasanya antara orang yang kahwin awal. So jadi sebenarnya kalau kita lihat soalan di sini pun, bagaimana orang mata kahwin lambat kerana nak mengejar matlamat. Kalau ada persoalan ni, saya tengok ini ada orang akal sebenarnya. Mungkin kedua mungkin akan lambat sikit kahwin. Bukan orang telinga dia macam ada fikiran ada tu kan. Kalau orang hati mungkin takut aku nak kahwin, betul-betul kan. Orang akal matlamat tak sampai lagi dia tak kahwin. Dia kebiasaan orang mata yang akan mana biasanya kahwin cepat lah. So jadi maknanya ini biasa orang akal. Jadi memang orang akal kalau matlamat dia tak sampai lagi untuk kahwin, dia takkan kahwin di sini. Saya banyak jumpa kawan-kawan orang akal dan orang telinga sebenarnya yang lambat sikit. So jadi maknanya kena terangkan dia matlamat yang 777 tu yang kita bincang tu tadi. Sebab kalau dia kata dia lambat kahwin, katakanlah sampai 7 yang kelima lah kan, umur 35 tak kahwin lagi. Jadi dia mungkin boleh fikir macam mana 7 yang ke-9. Anak dia mungkin ketika tu kecil lagi umur, contoh kan. Contoh tuan-tuan Radilah. Jadi maknanya
Jadi surah Al-Qasas dalam perancangan hidup sangat penting kalau kita faham dan kita praktiskan Allah Alam. Baik, okey. Ustaz, soalan berikutnya dalam WhatsApp yang juga kita cuba keluarkan di sini. Okey, Ustaz, bagaimana nak memotivasikan anak yang lebih suka berada pada zon selesa? Matlamatnya terima apa je seadanya. Okey, kalau nak berniaga tu takut tak menjadi, nanti kehidupan jadi lebih teruk katanya. Mohon pandangan Ustaz. Okey, kalau saya nak bagi nasihat, saya kena kenal orang tu dulu. Pada saya, kalau saya nak tengok kat sini, mungkin orang hati. Jadi maknanya orang hati ni memang perlukan sokongan. Kalau kita tadi kita ada tengok iklan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita study ataupun kita belajar sejarah tokoh-tokoh, Muhammad Al-Fatih adalah orang hati sebenarnya. Sebab itu ketika dia nak tawan kota Konstantinopel, sebenarnya dia dah hampir mengalah dah sebenarnya. Tetapi mak tiri yang jaga dia, iaitu Sultanah Mara Brankovic, faham benda ni. Mak tiri dia tu daripada Serbia, daripada Bosnia Serbia tu datang sebenarnya. Dia tahu Muhammad Fatih perlukan sokongan. Begitu juga dengan guru dia datang ketika itu. Muhammad Fatih, kau boleh. Sebab tu peperangan akhir tu dia sendiri yang yang memimpin. Sebelum tu semua ke depan semua dia punya tentera dulu, tapi dia sendiri yang memimpin ketika serangan akhir kota Konstantinopel. Jadi kalau betul anak ni orang hati, maka dia perlukan sokongan. Kadang-kadang orang hati ni dah berjaya sekalipun tetap kena ada sokongan kat dia. So maksudnya jadi kita tengoklah. Jadi pada saya tengok tu macam orang hati tu. Macam kalau tu saya tak berani duduk selesa je. Tapi wallahualam, apa yang kita dah belajar sepanjang tahun ni, kenali situ dulu, baru kita punya nasihat akan lebih tepat sebenarnya. Wallahualam. Baik, okey. Ustaz, kita nak ke Facebook. Ustaz, ada sahabat kita yang bernama Yasir bertanya, Ustaz, nak tanya, patutkah ibu bapa meletakkan matlamat untuk anak-anak mereka? Kalau boleh, bagaimana penetapan matlamat anak-anak berdasarkan watak-watak mereka, Ustaz? Okey. Jadi gini, pertama sekali kita kena ajar anak kita matlamat besar daripada kecil, iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ajarkan step 7 tu. Okey. Kemudian watak-watak ni dia ada implikasi pada pekerjaan. Contohnya, kalau dia orang telinga, dia bagus pada benda-benda detail, data, accountant, auditor dan sebagainya. Tapi kalau ada orang mata, mentang-mentang kita ni orang telinga dan kita mungkin pekerjaan kita auditor, kita nak anak kita jadi auditor, kita suruh dia belajar auditor dan dia boleh sampai lulus, tapi bidang itu bukan bidang yang jiwa dia. Nanti akhirnya dia akan meninggalkan bidang tu. Yang maknanya orang mata bagus untuk marketing, bagus untuk benda-benda yang dipanggil ke depan, redah-redah ni bagus untuk orang mata. Orang hati bagus kepada benda-benda yang berkaitan dengan sosial ni, bukan bersosial, maksudnya kemanusiaan. Jadi PR bagus, jadi pendidik bagus kan. Mana orang akal bagus benda-benda yang analytical, maknanya yang mikir, yang baik. Ustaz, okey. Di sana Ustaz, kita cuba dapatkan talian Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan di sana. Ustaz dengan kita ke Ustaz? Ustaz dengar masih lagi. Dengar Ustaz? Baik. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Teruskan. Jadi maknanya kita nak bantu anak kita meletakkan matlamat, sebenarnya bagus dengan kita tengok watak-watak juga. Sebab macam saya katalah, ingat tak, kita strength based leadership, maknanya kepimpinan berdasarkan kekuatan kan. Strength based leadership, kita dah bincang tajuk tu pada kesempatan yang lepas kan. Macam mana sebenarnya kekuatan, kalau kita bentuk untuk leadership dia, untuk kehidupan dia, untuk kerjaya dia, lagi cepat dia akan naik berbanding dengan dia punya kelemahan. Kelemahan mungkin boleh, tapi lambat sikit. Ya. Jadi mana, dan kalau mungkin dia tak boleh, dia rasa susah, jadi mana dia akan rasa demotivate ataupun tak ada semangat. Tapi kalau kekuatan strength based leadership, maksudnya dia akan boleh pergi cepat dan lebih jauh lagi. Wallahualam. Okey.
Baik, Ustaz, satu soalan yang mungkin baru masuk saja ni dekat dalam talian Facebook kita, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hendak cepat buat keputusan yang tepat dalam waktu-waktu yang saat yang genting lah. Jika orang hati, bagaimana nak react dengan situasi tersebut, Ustaz? Okey. Gini, benda tu perlu latihan kalau kita buka orang mata ataupun nombor 4 mata. Okey, kenapa jadi orang mata dia boleh cepat, ataupun nombor 4 mata ni dia stres, dia boleh buat cepat. Sebab dekat nombor 4 mata kan akan keluar ketika stres Betul. Maknanya ketika stres akan keluar watak keempat kan. Jadi kalau kita bukan watak 4 mata, kemudian guna watak 1 pun bukan mata, memang kena training lah, kena latihan latihan. Okey. So jadi maknanya ambil buku, gambarkan situasi-situasi, berfikir dulu. Memang kena buat macam tu. Dia kena training. Sebab naturally benda tu tak ada dekat dia. Maka dia kena berlatih, dia kena belajar. Bagi orang mata memang benda spontan ni kelebihan dia lah, cerita dia. So memang kena training. So tengok kita orang apa, kita belajar. Tengok macam mana kawan-kawan orang mata kita dalam membuat satu keputusan yang spontan-spontan ni. Allah. Baik, okey Ustaz. Ada yang bertanya berkaitan dengan watak anak-anak. Mungkin kita nak sedikit selami tentang perkara tersebut. Tadi yang bertanya Ustaz, macam mana kita nak mengenal pasti watak anak-anak? Adakah seusia kecil kita boleh tahu dia orang hati, orang akal ataupun orang telinga? Bagaimana Ustaz? Sebenarnya daripada kecil dah boleh nampak. Contoh kalau kita buat refleksi diri kita, ada budak-budak daripada kecil lagi dia memang kemas orang dia. Daripada kecil dia tak suka sepah-sepah. Kalau nampak barang susun, maknanya itu ciri-ciri orang telinga lah tu. Memang boleh nampak. Ada anak-anak memang melepek aja kat kita kan, mengendek, matanya ciri-ciri orang hati, cakap keluar sikit nangis contohnya kan. Itu ciri-ciri orang hati lah. Dan ada yang memang akan nampak orang akal, akan nampak sebenarnya. Cuma kita kena latih. Sebab tu saya kata, kalau lepas kita belajar benda ni, paling kurang kita kena analisa 500 orang. 500 orang ni tak banyak sebenarnya tau. Kita, keluarga kita je pun dah 50 orang mungkin. Kita pergi ke kedai makan, kita makan, kita duduk. Jangan basi masa. Belajar tengok orang, bukan untuk judge. Tapi nanti lama-lama mata kita dah start nampak. Sebenarnya orang-orang yang berbagai-bagai ni, mana orang mata, orang telinga, orang hati, orang akal, dia ada pattern dia. Sebab tu kalau kita dah biasa training, kita tengok, kita terus nampak, oh ni orang akal. Dia ada cara cakap orang akal macam mana. Kita dah kongsikan macam mana berkomunikasi orang akal. Oh ni orang mata, dia ada cara bercakap dengan dia. Dia orang telinga, ada cara bercakap. Dia orang hati, ada cara bercakap dia. Contoh macam gini lah, siapa depan saya atau sekarang ni seorang guru yang mungkin dah mengajar 20 tahun, 30 tahun contohnya kan. Sebenarnya seorang guru, dia tengok budak, dia tahu dah. Budak ni nakal tapi pandai. Budak ni pendiam tapi tak berapa pandai contohnya kan. Budak mana tengok tu dia tahu dah. Sebab dia dah biasa tengok pattern. Budak-budak ni. Kalau guru lama-lama lah, dah biasa 20 tahun, 30 tahun, dia tengok orang, dia boleh tahu. Jadi maknanya sama juga ilmu ini, watak ni, bila kita training, kita latih, kita tengok, kita boleh faham. Boleh tahu terus insyaAllah. Sebab dia ada pattern dia. Lepas tu memang kena latih. Jangan lupa dengan personal Zahra. Maknanya untuk meningkatkan kefahaman kita lagi. Gitu. Baik Ustaz, mungkin satu soalan terakhir Ustaz yang kita dapat dari Rusmah Yusof itu di Facebook. Dia bertanya, Ustaz, macam mana kita nak bantu anak-anak yang lebih suka kepada teknikal ni, tapi anak ni belum ada kesungguhan untuk belajar akademik, sedangkan pendidikan di Malaysia mesti melihat SPM dan sebagainya. Ustaz, bagaimana anak yang sebegini? Okey, sebenarnya tak semesti. Dalam Malaysia, badan yang mengeluarkan sijil ada dua. Satu MQA, MQA ni akademik, universiti. Satu lagi JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, itu TVET. Jadi kalau anak kita tak boleh ke akademik, bukan mana dia tak pandai. Jangan kita ingat mana tak pandai. Kita boleh cari sekolah-sekolah teknikal ataupun sekolah-sekolah skill ataupun TVET ni. Dan dia keluar kalau dekat dekat MQA sistem sama academic system dari SPM, Sijil Pelajar Malaysia. Dekat TVET dia ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Kemudian dia ada diploma. Dekat TVET dia ada DKM, Diploma Kemahiran Malaysia. Kemudian dia ada ijazah. Sini ada DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia yang sama dengan ijazah. Jadi maknanya jangan kita ingat anak kita tak boleh bagus pada SPM, dia tak bagus, tak. Dan kita ambil tahu siapa yang bertanya ni, ambil tahu bahagian tulis TVET